Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat diberikan kesempatan pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian tauhid, pengajian kitab Al-Qawl Al-Mufid ala Kitab Tauhid karangan Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita berhenti pada muka surat 28 dalam versi terjemahan itu, muka surat 28. Cuma dalam kelas kuliah kita yang sebelum ini ada satu part tu yang ana tawakuf, tak dibuka, tak dapat kasyaf lagi waktu tu. Alhamdulillah, petang tadi baru dapat kasyaf. Maknanya lepas apa buka kitab lah. Mula-mula tu tak dapat kasyaf lagi, baca surah Al-Fatihah sikit. Baca surah Al-Fatihah, baca sikit ayat-ayat sikit, bukan dapat kasyaf. Alhamdulillah. Yang muka surat 27 tu, dia punca dia. Jadi kita jadi keliru tu sebab terjemahan dia tak tepat ataupun tak memberi makna yang sama seperti teks asal. Itu pada perenggan yang di bawah ayat dalam surah An-Nisa ayat 51 tu. Ayat alam tara ila allazina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut sampailah apa? Akhir ayat An-Nisa 51. Jadi dalam terjemahan tu dia tulis kat bawah tu Allah tidak mengatakan mereka adalah taghut. Dalam teks asal walam yaqul innahum tawaghit, yakni Allah tidak mengatakan mereka itu adalah taghut. Tawaghit maknanya jamak. Maknanya kalau perbetulkan dekat terjemahan tu, Allah tidak mengatakan mereka adalah taghut ataupun tawaghit jamak. Taghut. Sebab apa? Sebab wal fa'ilu tabi'un lit taghut. Gariskan dekat apa? Orang yang melakukan hal itu adalah pengikut taghut. Yang melakukan hal apa? Yakni yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fa'il. Dalam teks asal disebut wal fa'ilu tabi'un lit taghut. Yakni orang yang melakukan hal itu, hal apa tu? Hal itu tu apa? Iaitu menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan, menghalalkan apa yang diharamkan. Mereka itu adalah pengikut taghut. Tabi'un lit taghut, itu asal dia. Mereka itu adalah pengikut taghut. Baik, kemudian Syekh bawa ayat kan dalam surah Nisa tu. Kemudian yang bawah tu Allah tidak mengatakan mereka adalah taghut. Maksudnya ayat itu cerita tentang orang yang melakukan hal tersebut, iaitu apa, menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Jadi dia tak disebut mereka itu dengan tawaghit. Itu asal dia, innahum tawaghit.
Walam yaqul innahum tawaghit. Tidak disebut, Allah tak sebut mereka itu adalah tawaghit. Sebab apa? Sebab mereka pengikut Taghut. Mereka yang mengikuti Taghut. Nampak? Jadi Allah tak guna lafaz dekat situ adalah tawaghit. Maknanya kalau terjemahan tu kita betulkan, sama ada terjemah kat situ tawaghit juga macam lafaz asal, ataupun Taghut. Taghut. Sebab tu jadi kita confuse tu. Anda pun confuse bila baca terjemahan tu. Allah tidak mengatakan mereka adalah Taghut. Sebenarnya Allah tidak mengatakan mereka adalah tawaghit, yakni Taghut. Sebab apa? Sebab dalam ayat tu Allah Ta'ala kata, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ini merujuk kepada orang yang ikut Taghut. Orang yang ikut Taghut. Jadi sebab itulah Syekh kata walam yaqul at-tawaghit innahum tawaghit. Walam yaqul innahum tawaghit. Jadi terungkailah kemusykilan. Alhamdulillah. Allah Ta'ala berikan tunjuk kepada kita. Baik. Jadi kita sambung pada halaman yang ke-28. Satu lagi anda terlupa berkait dengan ayat ayat surah An-Nisa ayat 51 tu yang kita bincangkan tentang definisi Taghut berdasarkan ta'rifan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Riwayat yang paling jelas yang mentafsirkan perbuatan menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal, dan orang mengikuti pula, yakni tokoh, ulama ataupun pemimpin yang ditaati, diikuti, ulama yang diikuti, bomo, tukang sihir, dukun, pawang, kita dah sebutkan sebelum ni. Macam kita sebutkan apa yang menyebabkan perbuatan itu dinamakan Taghut, ataupun mereka yang redha, mereka diikuti dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu jadi Taghut. Kita dah sebut dalil ya. Cuma anda terlupa nak sebut satu dalil yang paling jelas, iaitu dalil dalam hadis Adi bin Hatim. Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu an, katanya hadis ini ada dalam At-Tirmizi, tapi yang lafaz ni adalah lafaz dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan lafaz ini. Tapi kalau kita buka dalam kitab tafsir pun ada lah. Cuma dengan lafaz ini lebih jelas. Kita baca di punya matan hadis ni, terjemahan dia. Adi bin Hatim radhiyallahu an berkata, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min dhahab. Aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di leherku ketika itu aku pakai salib yang diperbuat daripada emas. Maknanya Adi bin Hatim ketika itu Nasrani, Kristian. Dia pakai salib. Dia jumpa Nabi, dia pakai salib. Maksudnya time itu dia masih lagi nak masuk Islam, ataupun dia dah masuk Islam dan dia masih pakai salib di leher dia diperbuat daripada emas. Kata Nabi SAW, faqala ya Adi itrah hadha. Wahai Adi, buang, cabut. Yang ni buang lah, itrah. Yang ni ikhla', buang, tanggalkan. Itrah hadha al-wathan. Dan riwayat ni sebut itrah hadha al-wathan. Tanggalkan berhala ini. So Nabi panggil salib tu berhala. Itrah hadha al-wathan. Tanggalkan wathan, al-wathan. Ini kita terjemah berhala lah. Cuma ada perbezaan antara wathan dengan sanam. Wathan apa sahaja bentuk yang tidak berjasad, tetapi dia ada bentuk, tapi dia tidak berjasad.
Sanam dia berjasad manusia ataupun berjasad binatang ke apa? Sanam. Wathan dia ada bentuk tapi dia bukan berjasad. Maknanya dia bukan kita boleh bagi tahu dengan mudah untuk faham, bukan jasad makhluk yang bernyawa lah, bukan binatang, bukan manusia ke. Contoh macam salib. Satu lagi hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Hadis ini sahih. Doa Nabi SAW yang kata ulama doa yang dimakbulkan Allah, iaitulah doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi SAW doa, ya Allah, engkau jangan jadikan kuburku sebagai wathan, berhala yang disembah. Sama tak wathan? Maknanya Nabi SAW namakan kubur boleh jadi berhala tak? Boleh. Salib boleh jadi berhala tak? Boleh. Bila dia dijadikan sebagai sembahan, dipalingkan ibadah kepadanya, diagungkan, dipuja. Jadi wathan, kedua-duanya adalah lafaz wathan. Jadi ini menjawablah dakwaan segelintir golongan yang mereka kata tak ada patung pun, kan? Dia kata kami buat kubur je, kami buat binaan atas kubur je, tak ada pun patung. Dia faham berhala tu hanya patung. Salah. Ini memang kita kata kerana puncanya kerana dia tidak memahami istilah, kerana jahil tentang istilah syarak, istilah syarak dan istilah bahasa Arab, wathan. Jadi Nabi SAW kata dekat Adi, itra hadzal wathan, buang, tanggalkan salib berhala ini. Hadzal wathan, Nabi kata, berhala ini. Wa sami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah. Kemudian kata Adi, lalu aku mendengar Rasulullah SAW membaca ayat dalam surah Al-Bara'ah, surah Bara'ah, yakni surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil, menjadikan ahbar mereka, ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Faqultu, lalu lagi ada satu lagi kemusykilan yang dikemukakan oleh Adi Ibn Hatim radhiyallahu an ketika itu. Faqultu, lalu dia tanya Nabi, inna lasna na'buduhum, kami tak sembah. Kami tak sembah pun ulama, rahib-rahib dan pendeta-pendeta. Ini pemahaman Adi ketika itu. Wa huwa hadithu ahdi bil Islam, dia baru masuk Islam. Nampak? Jadi dia perlukan apa? Dia perlukan bimbingan. Kan? Kita panggil istilah sekarang saudara baru. Jadi perlukan bimbingan. Kalau ada saudara baru yang tanya soalan, jangan kita marahlah. Kan? Jangan tuduh Wahabi pula dia tanya dalil atau dia minta penjelasan. Kan? Jadi kena bagi jawapan lah. Jadi Adi, bila dia dengar Nabi SAW baca dalam ayat dalam surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, yakni surah At-Taubah ayat 31, dia terus ada iskal. Ada kemusykilan. Iskal dia di sini, dia faham dalam ayat tu Allah kata mereka orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib, padri-padri, ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jadi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dia kata, lasna na'buduhum, inna lasna na'buduhum, kami tak sembah. Maknanya dia faham sembah ni maknanya kena sujud, solat kena menghadap dekat rahib atau padri pendeta. Itu maksudnya kurangnya kefahaman Adi ketika itu. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi dibimbing salah faham Adi itu. Nabi kata, amma innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu istahallu, idza ahallu lahum syai'an istahalluh wa idza harramu alaihim syai'an harramuh fatilka ibadatuhum.
So, Nabi SAW kata dekat Adi, bukankah sesungguhnya mereka itu memang mereka tidak menyembah, ama innahum lam yakunu ya'budunahum, maknanya bukan yang seperti yang kamu faham, mesti kena sujud atau mesti kena sembah macam tu sahaja. Akan tetapi walakinnahum, mereka itu idza ahallu, apabila idza ahallu lahum syai'an, apabila ulama-ulama itu menghalalkan bagi mereka sesuatu perkara, istahallu, mereka pun menghalalkannya. Menghalalkannya. Wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu, apabila ulama-ulama itu, rahib-rahib, ruhban, ahbar, padri-padri, pendeta-pendeta itu mengharamkan ke atas mereka sesuatu perkara, harramuhu, mereka pun ikut. Maknanya ikut membuta tuli, taklid buta, turut mengharamkannya. Sebab apa? Sebab ulama kita kata haram, haram. Ulama kita kata halal, halal. Walaupun sebenarnya hak untuk tahrim dengan tahlil ini bukan hak ulama. Dia adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama mereka hanya menyampaikan apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka tak boleh buat syariat baru. Mereka tak boleh menghalalkan sendiri apa dia hukum hakam yang mereka suka dan mengharamkan sesuatu perkara yang mereka suka. Macam baru-baru ni lah bising isu apa Darul Ifta Mesir, isu fatwa apa dia riba, yang ni apa dia satu isu riba mengharuskan untuk ambil apa bunga bank, menghalalkan. Dan satu lagi isu mengharuskan istighathah kepada selain Allah, meminta talabul madad, istimdad dan istighathah, memohon pertolongan kepada selain Allah. Ini di saat kesulitan ke, mereka mengharuskan ini apa, fatwa Mesir lah, kat Mesir. Jadi alhamdulillah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah, umatku takkan bersepakat di atas kesesatan. Lepas keluar status Darul Ifta Mesir itu berkenaan dengan mereka menghalalkan riba dan mengharuskan perkara yang merupakan syirik, syirik akbar, bangkit ulama-ulama Al-Azhar, tak kira sama ada dari kalangan Salafi ataupun Asy'ari, bangkit membantah. Maknanya menunjukkan kepada kita Nabi SAW dah bagi tahu betul, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak akan bersepakat umatku di atas kesesatan. Maknanya kalau ada orang cuba nak seleweng, pasti akan bangkit ulama akan menjelaskan. Jadi itu antara janji Nabi SAW yang kita kena yakin dan menambahkan lagi keimanan kita, termasuk min dalailin nubuwah, tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kenabian yang kita dapat menambahkan keimanan kita. Jadi itu adalah satu khabar gembira. Memang kita kata kita dengar macam satu musibah, tetapi bila ada ulama-ulama Al-Azhar, baik di kalangan Salafi ataupun baik di kalangan Asy'ari, pun bantah. Maknanya itu menunjukkan apa? Umat Nabi Muhammad takkan sepakat dalam kesesatan. Takkan sepakat dalam kesesatan. Jadi kiaskanlah dalam negara kita pun, walaupun kita ada percubaan untuk membenarkan semula, menghalalkan semula tarikat-tarikat yang sesat yang dahulunya diharamkan, tetapi kita yakin bahawasanya pasti akan bangkit ulama-ulama, mufti-mufti akan mempertahankan kebenaran, dan kita doakan kebaikan kepada pemerintah kita, mufti-mufti dan ulama-ulama yang ada dalam negara kita untuk sentiasa sabar dalam memperjuangkan kebenaran. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Jadi Nabi kata, inilah Nabi kata ke Adi tadi, mereka menghalalkan apa yang apabila ulama mereka menghalalkan, mereka pun ikut. Bila ulama mereka mengharamkan, mereka pun ikut. Ada sandaran atau tak, ada dalil ke tak ke,
Yang penting ikut. Yang penting ulama kita kata boleh, boleh. Jadi Nabi SAW kata fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk ibadat mereka. Itulah bentuk ibadat mereka. Yakni mereka mengabdikan diri mereka kepada ulama-ulama tersebut dengan mentaati apa sahaja yang dikatakan oleh ulama-ulama mereka, sama ada benda tersebut dalam bentuk mereka menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Fatilka ibadatuhum. Itu kaedah lah, kita kata daripada hadis tu kita boleh ambil kaedah ibadat ini bukan semata-mata hanya khusus pada sesuatu bentuk ritual, sujud ke, tak semesti. Ibadat ni luas, termasuklah kita menjadikan hak tasyri', kita mentauhidkan Allah dalam hak tasyri', dalam hak pensyariatan, itu adalah ibadah. Jadi bila kita letakkan ulama ni levelnya lagi tinggi daripada apa yang Allah Ta'ala tetapkan, maksudnya berlakulah kita kata pertentangan dalam perintah supaya kita mentaati apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Baik, jadi itu berkenaan dengan hadis tersebut, sebagai tambahan lah untuk apa yang kita sebutkan base pada ayat dalam surah An-Nisa ayat 51 dan juga perbahasan berkenaan Taurut sebelum ini. Baik, kita sambung pada halaman 28. Kita berhenti tu pada ayat yang ketiga, dalil yang ketiga, iaitu Kitabut Tauhid. Ayat ketiga firman Allah Ta'ala yang kat atas tu, dan firman-nya Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, al-ayah. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia. Baik, wa qada, yakni ketentuan Allah Azza wa Jalla terbahagi menjadi dua jenis. Pertama, ketentuan syar'i. Yang kedua, ketentuan kauni. Baik, apa maksud ketentuan syar'i? Baik, qada dekat situ maknanya ketetapan, maksudnya ketentuan. Ketentuan syar'i adalah ketentuan yang boleh terjadi dan boleh tidak terjadi. Ini faham? Ketentuan syar'i adalah ketentuan yang boleh terjadi, yakni boleh berlaku, dan boleh juga tidak berlaku. Dan ketentuan ini hanyalah yang dicintai oleh Allah. Maknanya ketentuan qada syar'i ini dia berkait dengan sifat mahabbah, sifat kecintaan Allah. Dia mesti berkait dengan kecintaan Allah. Maknanya Allah suka benda tu. Contohnya ayat ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu, Rabbmu telah menentukan. Yakni menentukan di sini juga maknanya amara, memerintahkan. Qada kat sini juga maknanya amara, memerintahkan. Agar kalian jangan menyembah selain dia. Dengan demikian, wa qada bermakna mensyariatkan, memerintahkan, dan yang semakna dengannya. Jadi maknanya di sini kita katakan ketentuan syar'i dia mesti berkait dengan kecintaan Allah. Sebab Allah Ta'ala cintakan hambanya yang mentauhidkannya, yang mengabdikan diri hanya kepadanya, yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Jadi Allah Ta'ala cintakan tauhid, Allah cintakan ahli tauhid. Itu maksud dia. Mesti kita kena, bila sebut qada syar'i, kita ingat terus mahabbah, terus ingat cinta. Terus ingat cinta. Kan? Itu dia punya keyword dia, supaya kita senang nak ingat. Qada syar'i, ketetapan syar'i mesti berkait dengan kecintaan Allah. Baik. Maksud qada juga, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kat situ juga boleh maksud syara'a. Memang jelaslah maksud syara'a. Sebab apa? Sebab kita katakan balik pada apa yang Syekh Ibn Uthaymin sebut yang awal, boleh tak dia berlaku dan boleh tak dia tak berlaku?
boleh berlaku dan boleh tak berlaku. Maknanya apa yang Allah tentukan syariatnya, iaitu perintah tauhid, adakah semua manusia mentauhidkan Allah? Tak berlaku kan? Sebab kalau berlaku, tak ada lah pengutusan Rasul. Kalau semua tauhid, tak ada lah syirik. Tak ada lah pengutusan Rasul. Tak ada lah diturunkan kitab. Tak ada lah pertentangan, sirak antara Rasul dan umat-umat yang diutuskan kepada mereka. Jadi, maksudnya tak berlaku. Maknanya, boleh berlaku, boleh juga tak berlaku. Maknanya, boleh berlaku tu, ada tak orang yang mentauhidkan Allah? Ada. Kan? Ada. Ada tak orang yang tidak mentauhidkan Allah, mensyirikkan Allah? Ada. Itu maksud dia. Baik, sebab itu kita kata wa qadha di situ maknanya syariat. Yakni ketentuan syariat, ketentuan syar'i. Yakni maknanya mensyariatkan, memerintahkan dan yang semakna dengannya. Sementara ketentuan kauni. Yang kedua, pembahagian yang kedua, ketentuan kauni. Qadha kauni adalah ketentuan yang pasti terjadi. Yang ni dia tak ada boleh jadi atau tak boleh jadi. Pasti jadi. Pasti terjadi, dan ketentuan ini berlaku pada apa yang dicintai Allah dan juga yang tidak Allah cintai. Yang ni ingat, ini dia pasti terjadi dan dia sama ada dia berkait dengan apa yang Allah cintai atau apa yang Allah tak cintai. Maknanya dia tak berkait, dia tidak macam yang qadha syar'i tadi, yang hanya berkait dengan apa yang Allah cintai. Qadha kauni, ketentuan kauni, dia tak semestinya Allah cintai. Boleh jadi Allah cinta, boleh jadi Allah tak cintai. Berlaku. Contohnya adalah firman Allah, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Dan kami tetapkan, qadha kat situ, وَقَضَيْنَا, kami tetapkan, ini ketentuan, kami tentukan, kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, kalian pasti akan melakukan kerosakan di muka bumi ini 2 kali. Dan kalian pasti akan menyombongkan diri, meninggikan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Baik, ketetapan dalam ayat ini adalah ketetapan kauni. Kerana apa? Kerana Allah tidak memerintahkan dan tidak menyukai kerosakan di atas muka bumi. Betul tak? Allah kata wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi. Mereka benar-benar pasti akan melakukan kerosakan. Adakah Allah suruh mereka buat kerosakan? Tak. Allah kata dalam Quran wala tufsidu fil ard. Jangan kamu lakukan kerosakan di atas muka bumi. Maknanya Allah tak suka, Allah larang. Tapi kat sini Allah kata wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Mereka kami tetapkan, kami tentukan, kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kalian pasti akan melakukan kerosakan. Maknanya dia adalah qadha kauni. Qadha kauni, kerana Allah tak memerintahkan dan tidak menyukai kerosakan di atas muka bumi. Tapi berlaku tak kerosakan tu? Berlaku. Berlaku. Kita balik pada takrif tadi, dia pasti berlaku. Kerosakan yang mereka buat tu pasti berlaku, dan memang dah berlaku. Pasti berlaku. Tetapi tidak berkait dengan kecintaan Allah. Kan? Tak berkait dengan kecintaan Allah. Sebab tu dia panggil qadha kauni. Dia bukan perintah syarak. Jadi tak bolehlah kita faham ayat ni. Tak adalah orang yang berakal akan faham ayat ni Allah perintahkan Bani Israel untuk buat kerosakan. Betul? Salah Salah. Allah tetapkan yang mereka akan melakukan kerosakan. Allah pastikan, maknanya Allah tentukan qadanya, ketentuannya, mereka pasti akan melakukan kerosakan. Tetapi tak bermaksud Allah suka, Allah cintai perbuatan kerosakan tersebut. Baik. Firman Allah Ta'ala, alla ta'budu, agar kalian jangan menyembah. An di sini masdariyah
Buktinya huruf nun pada kata ta'budu dihazaf, dibuang. Dan pengecualian di sini tidak berfungsi kerana fi'il, kata kerjanya tidak berfungsi sehingga maf'ul, yakni objeknya adalah rangkaian kata setelah illa. Baik, itu dari sudut bahasalah. Firmannya illa iyyah, selain dia adalah dhamir. Dhamir nasbun munfasil, yang wajib dipisah kerana dhamir muttasil yang bersambung tidak boleh diletakkan setelah illa. Lepas illa tak boleh letak dhamir muttasil, kata ganti nama yang bersambung. Ibnu Malik berkata dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak boleh disebut di permulaan. Ini dalam Alfiyah lah. Wadhu ittisal minhu ma la yabtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Dan hanya disebut setelah sesuatu yang dipilih. Baik, itu faedah nahwiyah. Baik, beberapa kemusykilan. Kat sini dia terjemah kejanggalan. Sebenarnya lebih tepat iskal, kemusykilan. Iskalun wa jawabuhu. Beberapa kemusykilan dan jawapannya. Ini antara kelebihan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan ini keunikan dan kelebihan Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab-kitab beliau. Beliau selalu bawakan iskal, bawakan kemusykilan. Sebab apa? Sebab apa kena bawa kemusykilan? Sebab nak dapat ilmu. Nak dapat ilmu bukan boleh mudah-mudah tak ada nganga je. Mesti kena ada iskal, betul? So di sini menunjukkan kepada kita antara manhaj dalam tarbiyah, dalam pendidikan, dalam didikan. Antara wasilah yang digunakan oleh para ulama adalah mendatangkan iskal, mendatangkan kemusykilan, yakni mendatangkan persoalan. Supaya apa? Supaya kita berfikir. Kan? Kalau datang nganga je, jadilah macam takkan ustaz nak tipu kot. Kan? Takkanlah lebay nak menipu kan. Jadi itu yang jadi masalah dalam masyarakat kita. Kita bukan kita kata masalah kita hari ini bukan masalah kita kekurangan pengajian Quran, tak. Alhamdulillah banyak ma'had tahfiz tumbuh bak cendawan. Hari-hari minta derma. Tak apalah, kita tolonglah mana yang kita kata yang ma'had tahfiz yang menyeru kepada tauhid, menyeru kepada sunnah kan. Jangan yang hak benda-benda pelik-pelik tu tak payahlah. Banyak lagi ikhwah, saudara-saudara kita ma'had tahfiz yang asatizah kita di kalangan ahli sunnah yang perlukan bantuan, kita bagi hak bantuan hak yang jelas lah, manhajnya jelas, akidahnya, daripada kita bagi hak yang pelik-pelik ni, pakat-pakat tolong. Alhamdulillah, pengajian-pengajian Quran, alhamdulillah kita sonok. Siapa tak sonok? Kan? Pengajian tajwid, pengajian tafsir, alhamdulillah. Tetapi adakah masalah yang kita hadapi dalam masyarakat hari ini, masalah penyelewengan, masalah kesesatan, masalah kekeliruan, disebarkan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara membawa kepada kesyirikan, bid'ah dan sebagainya, maksiat dan sebagainya. Adakah puncanya kerana kurang pengajian Quran? Tidak. Sebenarnya yang kurang adalah pendidikan, didikan, cara berfikir mengikut kerangka Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kurang. Itu yang kurang. Ini realiti. Yang ni memang, ini kita tengok kekurangan cara berfikir. Sehingga kan sebahagian golongan yang mungkin mereka ada pengalaman buruk lah dengan mana-mana orang yang menguruskan ma'had tahfiz dan sebagainya, anak mereka diperlakukan dengan tidak baik, berlaku jenayah dan sebagainya. Kita tak nafikan berlaku, ada kes-kes yang melibat kes-kes yang kita kata yang kita tak seronok lah bila kita dengar kes-kes yang melibatkan gangguan seksual dan sebagainya.
yang melibatkan ma'had tahfiz, yang melibatkan kita kata institusi yang sepatutnya dimuliakan, institusi yang sepatutnya kita pandang tinggi dalam masyarakat. Dan kita pun tak tahu sama ada ini ada perancangan daripada musuh-musuh ataupun memang kekurangan kita kata pendiri-pendiri ma'had tahfiz itu sendiri. Itu sudah tentulah, maknanya mesti kena ada faktor dalaman dan faktor luaran. Dia tak boleh faktor luaran je. Kita tak boleh nak tuduh geng liberal je, kan? Tak boleh lah juga kita bila geng liberal ni mereka hentam ma'had tahfiz, kita pun kita kata ni semua agenda liberal. Tak juga. Ada benda yang betul. Apa yang mereka bongkarkan, dan memang kita tak nafikan niat mereka tu ada yang jahat dan sebagainya, tapi ada juga orang awam yang dia nak cari kebenaran. Tapi bila melibatkan orang-orang yang yang terlibat dalam institusi yang mulia, institusi ma'had tahfiz ni satu kita kata dalam masyarakat memang orang pandang mulia. Jangan sampai lama-lama orang pandang serong, kan? Sebab itu kita kena sebut, kita kena tegur pendiri-pendiri ma'had tahfiz ni. Dia kena kita kata kena ada audit. Dia kena apa orang panggil transparent. Transparent bukan dalam urusan dana saja. Transparent dalam silibus, dalam pendidikan, pengajian. Tak betul. Dan itu belum kita sentuh lagi tentang silibus dan sebagainya. Adakah dia ajar hanya semata-mata hafal? Akhlak diabaikan? Kita tengok berlaku apa kita kata bully, kes bully pun berlaku. Sepatutnya ialah kita kata ma'had tahfiz ni sepatutnya tak ada lah bully, kan? Patutnya, tapi nak buat macam mana? Kerana memang itu sunnatullah, kan? Memang sunnatullah, kan? Kita beriman dengan sunnatullah, maksudnya Allah Ta'ala uji, ikhtibar. Tetapi kita tak bolehlah serah. Kita tak bolehlah kata ni sunnatullah, kita tak ada usaha untuk perbaiki, sebab kita dengar memang banyak sangat. Kalau kita kena muhasabah lah, kan? Muhasabah. Sebab itu antara yang dilihat menjadi punca berlakunya penyelewengan dan sebagainya adalah kerana kurangnya dari sudut proses tarbiyah, pendidikan, yakni mendidik masyarakat untuk berfikir dengan pemikiran yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, kan? Kurang. Macam baru-baru ni ada seorang tokoh keluar kenyataan kritik ataupun keluar kenyataan yang umum tentang institusi pondok. Sama juga Prof Dr. Mahmud Zuhdi, wafaqahullah. Tak tahu habis dia kena teruk, dia kena serang. Hafizahullah, moga Allah pelihara jaga dia. Dia bukannya tujuan dia nak ta'mim, bukan dia nak pukal. Dia nak kata semua yang pondok tu semuanya ekstrim. Kita faham maksud dia. Maksud dia nak apa? Suruh pondok-pondok ni muhasabah, perbaiki, kan? Dan kita memang tengok benda tu jelas. Kita tak nafikan. Maknanya dari sudut apa? Dari sudut sistem pendidikan, dari sudut silibus, dari sudut maknanya tak ditekankan. Yalah, kalau kita tengok balik pondok-pondok ni adalah yang okey, ada yang tak, ada yang kita kata kharban, yang tak okey, ada yang okey. Samalah macam sekolah, kan? Sama. Macam orang Islam lah, ada yang okey, ada yang tak okey, ada yang ikut Islam, ada yang tak ikut Islam, ada yang maksiat, ada yang taat, ada yang kurang, ada yang bagus. Tapi yang penting kita muhasabah. Tapi bila kita tengok, memang di balik puncanya adalah Quran diajar, tetapi tak diajar cara berfikir. Cara berfikir dengan betul, cara berfikir yang sahih, metod berfikir, manhaj berfikir, kan? Buktinya kalau kita tengok banyak sekarang ni benda-benda khurafat, benda-benda yang karut marut disebarkan melalui golongan-golongan tersebut.
Kan? Bila tanya dia kata tak boleh petikai, ni ustaz. Tak kira lah dia sebar hadis palsu ke, hadis la aslalahu ke, hadis dhaif jiddan ke, Melayuiyat ke, Israiliyat ke, habis semua. Tapau habis semua. Jadi dia tak boleh nak berfikir. Hatta benda yang berlawanan dengan akal, berlawanan dengan akal yang sejahtera, berlawanan dengan logik pun orang boleh terima lagi. Isu apa? Berat pedang tu kan. Lagi apa lagi isu? Menara Firaun 15 km. Itu contoh. Itu baru berapa contoh, banyak lagi. Banyak, tak larat kita nak follow. Banyak, kita pun banyak kerja, tak larat nak follow isu ni. Sebab kadang-kadang mengapu sangat. Tetapi sebab apa orang boleh terima? Sebab tidak ada penekanan terhadap cara berfikir. Cara berfikir. Orang agama nampak macam lekeh sangat. Memanglah dia nampak syok, dia nampak kat kampung dia ustaz dia tu hebat, nampak. Tapi kalau tengok di pentas yang lebih luas, sudut yang lebih luas, orang luar tengok gelak. Macam dulu apa kes Raja Bomoh dulu kan. Waktu tu anak kat Saudi lagi. Malu kita. Masuk berita kan. Malu tu. Tak tahu, rasa masuk kelas tu macam nak tutup muka. Macam tak mau mengaku orang Malaysia. Syekh kami siap tanya lagi, apa cerita Malaysia ni kan? Kami ingatnya Malaysia ni, dia lah Saudi kan, dia pandang tinggi kan Malaysia ni antara negara yang hebat kan, dan Saudi memang respect orang Malaysia. Tapi waktu tu anda rasa macam jatuh martabat Malaysia di persada antara bangsa. Malu tu. Isu apa? Isu apa Raja Bomoh dulu kan, yang teropong kapal terbang tu, pergi sampai lapangan terbang. Ini dah berapa banyak dah isu yang lebih kurang sama je. Alhamdulillah kita dekat Malaysia dah. Tak malu lagi. Tak tahu nak sorok muka kat mana. Tapi betul. Cubalah kita ni keluar sikit daripada kepompong. Asyik duduk dekat tempat kita saja. Jadi tak nampak. Dia dah nampak ustaz dia hebat pasal apa? Pasal TikTok ramai. Dia nampak TikTok ramai. TikTok follower apa ratus-ratus K. Kan? Itu saja. Sebab apa? Sebab ni orang kampung kata baik, sedap cerita. Cuba fikir tu dengan cara yang betul. Kan? Ini kita tu susah. Cabaran untuk menukar gaya berfikir, cara berfikir tu paling susah. Dan inilah para nabi dan rasul, ancaman kita kata penentangan yang berlaku antara nabi-nabi dan rasul yang diutuskan kepada umat mereka adalah untuk membawa mereka kepada berfikir dalam kerangka wahyu, berfikir menggunakan akal yang rasional. Kan? Sebab itu kata para ulama, tak salah siapa, penyair Mesir, muarikh Mesir, Abbas Aqad, Mahmud Abbas Aqad kalau tak salah, rahimahullah. Dia disebut tentang isu ni, dia kata para nabi dan rasul bertembung dengan pemikiran-pemikiran yang jumud. Setiap para nabi dan rasul bertembung untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan risalah dengan pemikiran-pemikiran jumud yang kaku, yang antaranya adalah apa? Taqlidul a'ma, taklid buta. Kan? Itu memang betul lah. Allah kata dalam Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikutlah apa yang Allah turunkan, yakni yang dibawa oleh rasul, ikut dalil, ikut Quran, ikut sunnah dalam bahasa kita. Ma anzalallah, qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, bahkan kami hanya ikut apa yang tradisi nenek moyang kami. Dah orang kampung kita buat macam ni, kita ikutlah. Apa bising-bising ustaz ni kan? Relax kot lah, apa nak bising-bising kan? Yang ni memecah belah kan?
Dia kata kita memecah belahkan pula. Kan? Dah kita ni Malaysia ni macam ni. Biarlah. Dah 7 keturunan macam tu. Biarlah. Ma alfaina alaihi aba'ana, tradisi nenek moyang kami. Tradisi. Ni orang dulu-dulu buat, apa masalahnya? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an. Allah tempelak mereka. Allah kata, walau mereka, adakah kamu nak ikut walaupun nenek moyang kamu tu la ya'qiluna syai'an, tak berfikir, tak menggunakan akal mereka. Wala yahtadun, dan tak mendapat petunjuk. Sesat. Tapi takkan yang benda tak betul pun kita nak ikut. Kan? Jadi itu masalahnya. Maknanya betul lah apa yang diungkapkan oleh Mahmud Abbas Aqad Mahmud ataupun Mahmud Abbas Aqad, disebutkan tentang isu tentang pemikiran ini. Memang kita kata memang benar, kerana Al-Quran menjelaskan perkara yang sangat banyak. Maknanya penentangan antara nabi rasul yang diutuskan dengan umat, dengan kaum mereka itu adalah pada untuk memecahkan tembok pemikiran mereka yang sempit, yang kita kata yang tak boleh nak terima perubahan. Maksudnya kalau datang kebenaran sekalipun mereka tak mau ikut, memberi alasan tradisi, dah biasa. Wallahul musta'an. Baik, ala kulli hal kita kata usaha, maknanya kita kena teruskan usaha untuk mencerdikkan, memperbanyakkan projek-projek mencerdikkan, memandaikan umat. Bukan kita membanyakkan lagi projek-projek pembodohan, dengan memandulkan akal, dengan cerita-cerita khurafat, dengan cerita-cerita karut-marut dan sebagainya. Sepatutnya kita kena terus berusaha untuk menghalang apa sahaja bentuk serangan-serangan pemikiran yang kita kata yang disebarkan dalam masyarakat kita, mengikut kemampuan dan kapasiti masing-masing. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Jadi iskal wa jawabuhu. Kan, iskal dan jawapannya. Baik. Idza qila thabata anna Allah qada kaunan ma la yuhibbuhu, fa kaifa yaqdi Allah ma la yuhibbuhu? Ini satu soalan iskal. Kemusykilan dekat sini. Jika dikatakan terbukti bahawa Allah menetapkan kejadian yang dia tidak sukai, yang tidak dia sukai, mengapa Allah menetapkan sesuatu yang tidak dia sukai? Ini soalan, kita panggil ni soalan mantiq, logik. Logik. Sebab itu sebenarnya ilmu mantiq bukan sesuatu yang dicela. Kena faham, ilmu mantiq bukan sesuatu yang dicela. Sebab dia mantiq, logik. Tetapi yang dicela adalah jidal. Jidal yang terkandung dalam ilmu mantiq itu yang tujuannya adalah untuk khusumah, tujuannya untuk berjidal tentang ayat-ayat Allah yang menggunakan kita kata apa? Mantiq Yunani, menggunakan kaedah Aristotle. Itu yang dicela. Berkait dengan ilahiyat, berkait dengan ketuhanan, sifat-sifat Allah, dia nak guna mantiq Yunan. Tak boleh lah. Itu yang dicela. Tapi ilmu mantiq itu sendiri tidak dicela. Tidak dicela secara mutlak. Itu yang ditakrirkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Sebab tu siapa yang kata Ibn Taymiyah mencela ilmu kalam secara total, tak betul, tak tepat. Yang sahih, ilmu kalam ni ada dua pendapat ulama. Majoriti ashabul hadis, majoriti ahlul hadis, seperti Al-Imam Al-Zahabi, As-Suyuti, Ibn Hajar, mereka mengharamkan secara mutlak ilmu kalam tu. Termasuklah apa? Perbahasan ilmu kalam tu. Mengharamkan secara mutlak. As-Suyuti yang paling keras, Al-Zahabi. Tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah tak. Sebenarnya tak. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia hanya kritik pada yang salah. Yang pada salah. Kan? Maknanya pada apa yang mantiq itu, mantiq Yunani itu, apa dia Aristotle punya kaedah tu, apa yang bersalahan dengan
akal yang sejahtera dan bersalahan dengan nakal. Maknanya tak tepat orang kata Ibn Taymiyah mengharamkan mantik secara total, kan? Sebab itu kalau kita tengok balik, ini kekeliruan yang berlaku di sebahagian kalangan Salafi, yang bila mereka mungkin faham tu, mereka tak faham dengan menyeluruh. Kalau kita tengok balik kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang paling tinggi kedudukannya, yang paling tinggi martabatnya, Dar'u Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli, kan? Baik, kitab tersebut yang sampai pada kita ni, sebenarnya kitab tu yang paling tinggi lah. Lebih kurang 10 ke 11 jilid, paling tinggi. Syekh Hasan Asy-Syafi'i hafizahullah, ulama ahli kalam di Mesir, yang dia ada kitab Al-Madkhal ila Ilmi Al-Kalam, dia meletakkan kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Dar'u Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli, sebagai kitab falsafah yang paling tinggi. Pelik. Orang kata Ibn Taymiyah ni bukan anti falsafah ke? Ya, dia ada kitab Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin, dia rad falsafah, tapi dia tak mengharamkan secara mutlak. Itu kena berbetulkan. Kitab Dar'u Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli ditahqiq oleh Syekh Dr. Rashad Salim rahimahullah. Yang mana Syekh Rashad Salim ni, dia sampai sekarang kitab Ibn Taymiyah, kitab yang paling besar Ibn Taymiyah, yang paling tebal, Dar'u Ta'arud tu, ditahqiq oleh beliau. Syekh Rashad Salim ni bukan orang Saudi tau. Bukan daripada Universiti Saudi, dia daripada Universiti Al-Azhar, dia daripada Mesir. Dan PhD dia dalam falsafah. PhD dia bukan dalam akidah, falsafah. Falsafah maksudnya dia tapau sekali lah, akidah tu teologi. Tapi PhD dia dalam falsafah. Syekh Dr. Rashad Salim rahimahullah, muhaqqiq pada kitab Dar'u Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli. Pening tu. Macam mana orang Salafi nak jawab tu? Dia PhD falsafah, tahqiq kitab Ibn Taymiyah yang paling tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya nak faham kitab Ibn Taymiyah tu, kena orang yang faham falsafah. Orang yang tak faham falsafah tak boleh faham, sebab tinggi. Perbahasan Ibn Taymiyah tu tinggi. Maksudnya Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam, beliau nak bantah falsafah tu, beliau masuk, maknanya beliau memahami ilmu falsafah tu, dan beliau cantas segala akar-akar yang ada. Itu cara rad yang paling betul dan paling adil. Sebab itu Ibn Taymiyah punya pendapat paling adil sekali, pasal dia tahu. Kan? Sebab itu kalau kita tengok balik syarah akidah Al-Wasitiyah yang terbaik, sebelum keluar syarah-syarah yang kemudian, akidah Al-Wasitiyah, kita tahu kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah asas. Antara syarah Al-Wasitiyah yang terbaik adalah syarah Al-Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Ini juga adalah seorang ulama ahlul kalam, ulama falsafah daripada Al-Azhar. Dia asalnya dia Asy'ariyah, dan dia kaji falsafah, dia kaji ilmu kalam, dan dia kaji kitab-kitab Ibn Taymiyah. Akhir sekali dia jadi Salafi. Sebab tu ada seorang ustaz, dia cerita ada seorang ulama ahlul kalam ni, dia berubah daripada Asy'ariyah, dia jadi Salafi. Anda tanya dia belajar apa? Dia pakar ilmu kalam. Maknanya dia betul-betul faham ilmu kalam. Dia betul-betul faham falsafah. Maknanya orang yang betul-betul faham falsafah, dia akan jumpa kebenaran kalau dia betul-betul faham. Tetapi selalunya yang acah-acah ni memang tak jumpa lah. Itu maksud. Maknanya Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, dia antara yang mensyarahkan kitab Ibn Taymiyah, kitab Aqidah Al-Wasitiyah yang paling terbaik. Sebab apa? Sebab
takrirat, yakni perkataan bahasa yang Ibn Taymiyah guna dalam beberapa kitabnya, antaranya kitab yang paling tebal, yang paling besar, yang merupakan kitab utama, menjadi rujukan dalam falsafah yang paling tinggi, Dar'u Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli. Itu kita kena perbetulkan salah faham. Salah faham. Bahkan kita tengok pengkaji-pengkaji barat, pengkaji-pengkaji barat, mereka meletakkan Ibn Taymiyah sebagai Arabic philosopher, sebaris dengan Al-Ghazali, sebaris dengan Ibn Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina. Tolaklah, kita tolak tepilah dia punya akidah tu kan. Tapi maknanya diiktiraf. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah diiktiraf kedudukan, keilmuannya, bukan setakat orang Islam, bahkan orang bukan Islam. Orang bukan Islam angkat. Maknanya apa? Bagi tahu betapa tingginya kedudukan dan keilmuan beliau. Tapi sebahagian orang yang jahil, mereka menuduh dengan tuduhan yang zalim, mereka tak adil. Kitab Ibn Taymiyah pun tak pernah baca, dengar orang kata terus dihukum. Dihukum dengan hukuman-hukuman yang tidak adil, bahkan ada yang mengkafirkan. Wala'iyadzubillah. Baik. Jadi soalan ni soalan mantik ni. Sebab itu anak katakan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, dia antara orang yang paling faham tentang kalam Ibn Taymiyah. Sebab itu athar Ibn Taymiyah akan kita nampak pada iskal yang dia datangkan. Padahal kalau anda tak bagi tahu ni adalah mantik, siapa pun tak tahu. Tapi ni mantik. Iskal. Mana soalan ni mantik, logik. Disebut mantik, ni logik lah, logik. Kan? Sebab apa kita kena faham Al-Quran tidak menolak logik. Bahkan Al-Quran logik. Al-Quran tu logik. Kan? Dan satu lagi salah faham, kenyataan yang berlaku salah faham, mereka sebahagian golongan mengatakan Ibn Taymiyah mendahulukan nakal di atas akal. Ini pun salah. Ibn Taymiyah tak mendahulukan nakal atas akal. Ibn Taymiyah memandang nakal dan akal itu seiringan. Maknanya akal yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni memang boleh terima Al-Quran. Dia akan sepadan dengan Quran. Kan? Sebab itu nama kitab dia Dar'u Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli, menolak percanggahan antara nakal dan akal. Bukan dia kata mentakdimkan akal, nakal atas akal. Tak kata macam itu. Ibn Taymiyah tak kata macam itu. Yang itu kena perbetulkan. Baik. Jadi jadi soalan di sini, iskal dia, terbukti bahawa Allah menetapkan kejadian yang dia tidak sukai, tidak dia sukai. Mengapa Allah menetapkan sesuatu yang tidak dia sukai? Baik, jawapannya, al-jawab annal mahbub qisman. Sesuatu yang disukai, yakni disukai, dicintai oleh Allah, ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama, mahbubun li dhatihi. Sesuatu yang disukai kerana zatnya. Yakni kerana zatnya. Yang kedua, mahbubun li ghairihi. Yang kedua, yang dicintai kerana yang lainnya. Bukan kerana zatnya, tetapi yang selainnya, li ghairihi. Jadi kita akan tengok, faham dengan contoh. Soalan dia sekarang ni, kenapa Allah menetapkan kejadian yang dia tak suka? Kan? Mengapa Allah dia tetapkan sesuatu yang dia tak suka? Kenapa? Maka Syekh jawab, kita kena tengok yang disukai, mahbub, yang dicintai oleh Allah tu ada dua pembahagian. Yang dicintai kerana zatnya dan yang dicintai kerana selainnya. Sesuatu yang disukai kerana yang lainnya, yang ni yang kedua kan, boleh jadi tidak disukai kerana zatnya, tetapi disukai kerana hikmah dan maslahat yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, sesuatu tersebut disukai dari satu sisi, namun tidak disukai dari sisi yang lain. Contoh, contoh. Perbuatan ona yang dilakukan Bani Israel, yang ini kerosakan yang mereka lakukan, pada dasarnya tidak disukai oleh Allah. Kerosakan yang mereka buat, fasad tu Allah suka tak? Allah tak suka. Kerana Allah tidak menyukai kerosakan dan orang-orang yang melakukan kerosakan. Namun
kerana hikmah yang terkandung di dalamnya, perbuatan Bani Israel tersebut disukai Allah Azza wa Jalla dari sisi yang lain. Di sisi yang lain maksudnya Allah nak supaya kerosakan itu, apa yang Allah nak? Kalau mereka dah buat kerosakan, Allah nak mereka bertaubat. Itu hikmah yang paling simple kita nak faham. Contoh lain, dosa. Allah suka tak dosa? Allah suka tak kita buat maksiat? Allah tak suka. Tapi kenapa kita buat maksiat juga? Sebab apa? Sebab kena faham tadi, pembahagian tadi. Sesuatu mahbubun fi dhatihi, mahbubun li ghairihi. Ada sesuatu yang Allah cinta pada zatnya, ada sesuatu yang Allah cinta bukan pada zatnya, tapi pada selainnya. Maknanya maksiat yang kita buat, Allah tak suka maksiat tu. Tapi Allah suka natijah daripada maksiat tu, kalau kita bertaubat, Allah suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Betul tak? Itu maksud mahbubun li ghairihi. Allah suka tak najis? Fi zatihi najis? Tak suka benda kotor. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Tetapi disebabkan adanya najis, maka hamba-hambanya akan membersihkan diri, akan menyucikan diri mereka. Maka natijah daripada najis yang Allah cipta, yang Allah jadikan pada kita, maka fi ghairihi, pada selainnya itu ada sesuatu yang disukai oleh Allah, iaitu kita menyucikan diri. Samalah dosa, kerosakan. Ini adalah asas untuk kita faham dalam istilah perbahasan filosofi dan teologi sekarang ini, dipanggil isu berkenaan dengan the problem of evil, mushkilatus syarr. The problem of evil ni dia adalah perbahasan teologi, filosofi yang dibahaskan oleh pengkaji-pengkaji barat, di kalangan filosofer mereka, di kalangan teologi mereka, sehingga disebutkan oleh Syekh Samir Al-Amiri, lebih pada 4,000 buah kajian pada topik ini saja. Dan yang menyedihkan, kata Syekh Samir, yang menyedihkan, maktabah orang-orang Islam tak ada bahaskan sikit pun. Sedangkan kita yang paling berhak untuk bahaskan isu ni, sebab kita orang Islam, kita ada rukun iman. Sebab isu ni dia berkait dengan iman dengan qadar. Dan ini satu poin yang sangat penting untuk kita faham tentang keburukan, kerosakan. Dia dipanggil juga problem of suffering, dipanggil juga problem of evil. Jadi ini dibahaskan. Dan memang tak dinafikan, perbahasan dia sangat dia pasal dia bahas tu ada filosofi dan sebagainya, memang kadang-kadang kita baca pun pening jugalah. Tetapi nak bagi tahu di sini, kalau kita alhamdulillah kita belajar kitab Al-Qaulul Mufid ni, tak perlu pening lah. Ni kena syukur, alhamdulillah. Pasal apa? Syekh Ibn Uthaymin dia ringkaskan pada kita dan dia bagi the solution. Ini kita pegang ni cukup dah, tak perlu pun kita nak bahas. Yang tu biar orang-orang yang kaji, orang yang biar ustaz-ustaz kita lah yang kaji kan. Kita goyang kaki lah, tunggu. Doakan untuk mereka itu. Jadi sebab itu pembahagian ni penting. Ada sesuatu yang dicintai oleh Allah pada zatnya, dan ada sesuatu yang dicintai oleh Allah pada selainnya. Baik. Contoh yang lain, kemarau panjang. Kemarau yang panjang, sakit dan kemiskinan, semualah benda-benda yang kita tak suka. Allah Maha Penyayang tidak suka menyakiti hamba-hambanya dengan sedikit pun daripada semua itu. Allah hanya menginginkan kemudahan. Tetapi Allah menentukan semua itu kerana hikmah-hikmah yang ada di sebaliknya. Dengan demikian, kemarau panjang, sakit dan kemiskinan disukai Allah dari satu sisi dan tidak disukai Allah dari sisi yang lain. Allah Ta'ala berfirman, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
telah tampaklah kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un. Nampak? Allah kata dalam ayat tu, telah tampaklah kerosakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Kerosakan Allah suka pada zatnya? Tak. Tapi pada selainnya, Allah kata apa? Ada hikmahnya, maknanya moga mereka merasakan apa yang menjadi sebab daripada tangan-tangan mereka, kerosakan yang mereka buat. Maknanya supaya mereka muhasabah, supaya mereka islah, supaya mereka memperbaiki balik kerosakan yang mereka buat, supaya mereka muhasabah diri, dan supaya mereka kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un. Jadi itu kita kena faham berkait dengan isu ini. Baik, kita dah habis waktu. Baik, jadi kita berhenti pada iskal yang pertama. Alhamdulillah, kita maknanya sempatlah sampai pada iskal yang pertama ni. Jadi kita akan sambung pada kelas akan datang insya-Allah untuk kita jawab iskal yang kedua, kemusykilan yang kedua dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Jadi hari ini kita dapat satu faedah yang menarik lah. Maknanya kita mengaji apa? Orang kata kita ni apalah salafi ni mengaji Qaulul Mufid, Kitab Tauhid, mengaji apa ni ketinggalan zaman apa ni, kita mengaji. Tak. Mereka yang jahil. Mereka yang tak mengaji pun. Mereka yang tak kaji. Sebenarnya apa yang Syekh Ibn Uthaymin, apa yang ulama-ulama salafi rumuskan dalam kitab-kitab akidah, sebenarnya dia dah orang panggil apa, dah mudah dah. Maknanya dia dah selesaikan semua permasalahan yang macam kita sebut macam the problem of evil tadi. Sampai orang-orang mulhid, orang-orang atheist, tokoh-tokoh atheist mereka panggil the problem of evil ni adalah the rock of atheism, sakhratul ilhad. Maknanya benda yang menjadi asas pegangan seluruh golongan etis. Maknanya dipanggil rock of atheism ni sebab apa? Mereka kata susah nak pecahkan. Batu, macam batu, susah nak pecah. Pum, datang Syekh Ibn Uthaymin, pum, dia bagi macam tu je. Berkecai. Betul tak? Dengan ayat Quran. Dengan ayat Quran. Maknanya logik yang datang daripada Quran. Pum, berkecai macam tu je batu yang dipanggil the rock of atheism, sakhratul ilhad. Jadi jangan kita apa? Jangan kita remehkan apa? Credibility ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Jangan kita ingat mereka ni tak faham. Kononnya mereka ni tak tahu, tak, mereka dah baca lebih daripada kita. Tapi mereka tak zahirkan kerana mereka nak mudahkan kita. Alhamdulillah. Baik, jadi ana rasa cukup setakat itu. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.